Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Jejak Alam Mistik. Saya, Nazri Saleh Osanda. Hari ini saya akan bawakan kepada anda kisah sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum anda menonton video di channel ini, bantu saya dengan tidak skip iklan dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Pengalaman ini berdasarkan kisah benar yang menimpa anak saudara saya, di mana dia telah beli sebuah kereta terpakai dengan alasan bayaran bulanan yang rendah berbanding beli kereta baru. Di atas keperluan yang mendesak, kereta terpakai menjadi pilihannya untuk mudah berulang-alik pergi kerja dan uruskan hal keluarga. Tidak semua orang membeli kereta terpakai, tetapi mungkin ramai di antara kita pernah memikirkannya sebelum ini. Selalunya terdapat lebih banyak pilihan untuk kereta terpakai yang boleh kita dapatkan pada harga yang sama seperti kereta baru. Seperti yang lebih premium atau kereta idaman sebelum ini juga boleh menjadi pilihan. Selepas kereta tersebut dia dapat, anak saudara saya kerap menggunakan kereta tersebut untuk berulang-alik ke tempat kerja. Selang beberapa lama kemudian, kereta dia mula alami beberapa kerosakan yang perlu dibetulkan. Dia juga perasan sejak dia menggunakan kereta terpakai itu, dia rasa seperti ada sesuatu berada di belakangnya kalau dia memandu seorang diri. Selain itu, kereta tersebut kerap alami kerosakan setiap minggu dan ada sahaja barang yang perlu diganti. Memandangkan kereta tersebut baru saja diambil, jadi agak sukar kalau untuk ditukar kepada kereta yang lain. Alang-alang dah terambil, terpaksalah hadapi masalah kereta ini dalam beberapa tahun. Ketika anak saudara memandu, dia juga kerap alami sakit kaki. Pada mulanya dia ingat sebab penat bekerja, tetapi masalah sakit kaki semakin menjadi-jadi. Dia pergi ke klinik untuk buat pemeriksaan, tetapi yang peliknya, doktor tak dapat kesan pun masalah dia. Dia pun buat pemeriksaan lanjut di hospital, tetapi tak ada masalah yang dapat dikesan. Semasa ambil cuti sakit dalam beberapa hari, dia rasakan kakinya sudah kurang sakitnya. Rasanya selepas tempoh MC, bolehlah dia bekerja. Tetapi hari pertama ke tempat kerja, sakit tu datang balik. Jadi anak saudara saya rasa pelik. Lalu dia hubungi saya dan menceritakan masalahnya. Selepas dia cerita, saya dapat rasakan ada sesuatu pada keretanya. Berdasarkan pengalaman saya dalam rawatan alternatif dulu, gangguan pada kereta terpakai memang banyak berlaku. Salah satu sebab mungkin kereta tersebut pernah alami kemalangan. Ada kematian dalam kereta tersebut dan kereta telah tersimpan lama sebelum dapat dijual. Pada pemeriksaan batin mendapati ada susuk makhluk halus budak kecil yang duduk
di bahagian pemandu pada kereta tersebut. Sakit kaki anak saudara disebabkan gangguan makhluk halus tersebut. Selepas dikenal pasti, gangguan tersebut berjaya ditarik keluar dari kereta itu dan Alhamdulillah, tiada lagi masalah selepas itu. Tetapi ada gangguan lain pula menanti. Selang setahun kemudian, ketika anak saudara saya sedang pulang dari tempat kerja untuk balik ke rumah selepas azan maghrib, satu tragedi telah berlaku. Ketika sedang dia memandu kereta tersebut, dia terlihat satu cahaya silau di hadapan keretanya. Dia seolah-olah tidak dapat mengawal steering kereta. Lalu berlaku satu pelanggaran yang kuat. Selepas keretanya berhenti di tepi jalan, didapati keretanya remuk teruk di bahagian hadapan. Apa yang mengejutkan lagi, dia sebenarnya berlanggar dengan seorang penunggang motosikal. Malangnya, penunggang tersebut meninggal dunia di tempat kejadian. Perkara ini menjadi kes polis kerana melibatkan kematian. Anak saudara saya kata dia tidak mengantuk ketika memandu. Cuma yang peliknya, tiba-tiba saja ada cahaya terang menghala ke arahnya. Apabila cahaya itu rapat dengannya, ketika itulah terdengar dentuman yang kuat. Dia tak nampak pun pemandu motosikal tersebut. Selain itu, bagaimana kereta dia berada di lorong sebelah, sedangkan untuk ke lorong sebelah ada batu simen pembagi jalan. Kalau ikut logik akal, kereta Myvi lama dia tu pasti akan tersangkut di tengah-tengah batu tersebut. Tetapi macam mana keretanya boleh lepas ke jalan sebelah? Ini agak pelik dan misteri. Saya sendiri merasakan kereta terpakai yang dibeli oleh anak saudara saya tu sememangnya ada membawa malang kesan dari sejarah yang pernah dialami pada kereta tersebut yang tidak diketahui. Menurut maklumat sumber batin, ketika dia memandu, ada makhluk halus yang tunggu di tepi jalan untuk tunggu peluang melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan kemalangan dan kematian. Apabila ada kematian, darah mangsa yang tumpah di atas jalan, darah tersebut akan dijilat dengan rakus oleh sekumpulan makhluk jin fasik itu. Biasanya, jin fasik ini bermuka hodoh dan mengerikan. Sebab itu, kita perlu berhati-hati dan banyakkan berdoa apabila menggunakan jalan raya, terutama melalui kawasan keras yang kerap berlaku kemalangan di sesuatu kawasan. Selepas kereta tersebut dibaik pulih dalam masa 6 bulan, anak saudara menggunakan kereta tersebut atas beberapa urusan. Entah macam mana, dia seolah-olah dikawal oleh sesuatu ketika memandu. Kemudian kereta tersebut melanggar simen pembahagi jalan. Selepas berlanggar, baru dia seperti dilepaskan dan dia keluar dari kereta untuk melihat keadaan kereta. Keretanya mengalami kerosakan teruk pada bumper hadapan dan keempat-empat rim kereta pecah dan rosak teruk. Selain itu, keretanya berada di lorong sebelah jalan. Nasib baik tiada kenderaan lain yang lalu bertentangan dengannya. Kalau tak, pasti nyawanya dalam bahaya. Selepas kejadian tersebut, anak saudara bawa keretanya kepada saya untuk diperiksa secara batin bagi memastikan sama ada gangguan yang masih menempel pada kereta tersebut ataupun tidak. Selepas dikenal pasti, memang betul ada gangguan yang berada di bahagian pemandu. Selepas gangguan itu dibuang dan ditarik keluar, keretanya saya sembuh dengan air doa yang saya doakan supaya kereta tersebut terhindar dari segala gangguan dan aura negatif yang boleh membawa malang kepada pemandu atas izin Allah. Sejak dari itu, Alhamdulillah,
keretanya tidak lagi alami apa-apa perkara buruk di jalan raya dan sudah tidak alami kerosakan seperti sebelumnya. Semua atas izin Allah. Kita hanya hamba-Nya. Kepada Allah kita berserah, minta perlindungan dan minta pertolongan.